Bagaimana kita nak menentukan lalak sifar pada sesebuah angkuk vernier? Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita perlu rapatkan rahang dengan melaraskan skru. Okey, kita laraskan skru. Skru pelaras angkuk vernier dan rapatkan rahang. Okey, dan kemudian kita buat bacaan. Macam mana cara nak baca? Jadi kita tengok sifar atas dengan sifar bawah ini segaris ataupun tidak. Jadi kat sini ada bengkok sikit, jadi dia tidaklah segaris. Jadi kita perlu cari yang segaris. Okey, di sini kalau kita dapat perhatikan yang segaris adalah pada garisan senggatan yang ke-3, yang ni. Okey, nampak segaris Okey, yang ni saya nampak yang ni adalah segaris. Maka bacaannya akan jadi kalau sini senggatan terkecil dia adalah sifar puluhan sifar 2, sebelah sifar perpuluhan sifar 4, dan yang segaris ini kita dapat bacaannya sifar perpuluhan sifar 6. Maka ralak sifar bagi angkuk vernier yang saya gunakan ini adalah sifar perpuluhan sifar 6 cm. Saya ada satu bika dan saya nak mengukur diameter dalam bika tersebut. Jadi caranya ialah saya menggunakan angkuk vernier. Okey, jadi angkuk vernier ni saya perlu terbalikkan macam ni dan saya laraskan skru pelaras sehingga ketatlah pada bika ni. Okey, jika kamu nampak di sini dah rapat, dah tak boleh gerak lagi. Okey, kemudian kita keluarkan angkuk vernier ni daripada bika dan kita buat bacaan. Jadi macam mana cara nak buat bacaan? Jadi yang pertama sekali, rujukan untuk membuat bacaan adalah dengan melihat pada skala vernier. Kita lihat sifar pada skala vernier. Ini sifar kan? Okey, ini sifar skala vernier. Tapi kita perlu rujukan sifar skala vernier. Tapi kita perlu baca kat mana? Okey, kita perlu baca pada senggatan sebelum sifar skala vernier tersebut. Jadi kalau sebelum, okey, senggatannya adalah jatuh di sini. Okey, nampak Okey, ni sifar sebelum dia adalah jatuh kat sini. Okey, betul. Okey, sini. Okey, sini Okey, jadi kat situlah kita baca. Jadi berapa bacaan skala utama ini? Okey, jadi ni skala pertama sekali kita perlu baca skala utama. Jadi skala utama nilainya, okey. Skala utama. Okey, skala utama nilai dia kalau sebelum kosong ini 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. Okey, jadi kita tulis skala utama nilainya 4.8. Okey. Kemudian kita perlu menambahkan bacaan skala utama dengan skala vernier. Jadi macam mana kita nak baca skala vernier? Skala vernier kat bawah ni macam mana nak baca? Kita cari tempat yang berlaku segaris. Okey, yang segaris kita lihat di sini. Saya zoom. Okey, kat mana kita boleh nampak segaris? Segaris kita nampak pada sini. Perasan tak? Ini bengkok sikit, yang ni segaris. Betul? Okey. Di sini Okey, jadi kita ambil yang ni lah segaris yang ketiga. Jadi kalau ketiga bacaannya berapa? Sini sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan sifar 2, sifar perpuluhan sifar 4, sini sifar perpuluhan sifar 6. Jadi yang segaris ini kita baca pada, kita rujuk je segaris tapi kita baca pada skala vernier yang kat bawah ni. Jadi sini nilainya sifar perpuluhan
Okey, 0.06. Okey, tambah dengan 0.06. Jadi kita akan dapat bacaan yang pengukuran ini adalah 4.86 cm. Ini cara nak buat pengukuran menggunakan angkuk vernier. Jadi caranya, kita dapatkan bacaan skala utama tambah dengan bacaan skala vernier. Jadi kita akan dapat bacaan yang diperolehi daripada pengukuran ini 4.86 cm. Okey, jadi apa step dia, cara nak buat pengukuran? Okey, yang pertama kita tengok dulu kalau angkuk vernier dia ada senggatan. Okey, senggatan yang mula-mula kita tengok rujuk pada sifar vernier. Okey, rujuk sahaja, rujuk sifar vernier. Okey, rujuk untuk kita lihat, untuk kita baca yang pertama skala utama. Jadi kita lihat baca yang skala utama yang di sebelum, betul-betul sebelah sifar ni, yang sebelum sifar ni. Jadi kalau ada senggatan ke sini, tadi nilai berapa? 4.8. Okey, kita perlu tambah dengan skala vernier yang segaris. Jadi kita tengok 1, 2, 3 yang segaris. Okey, jadi kita baca yang di bawah. Okey, jadi first baca skala utama, second baca skala vernier yang segaris. Itu cara nak buat bacaan menggunakan angkuk vernier. Okey, sebelum kita buat pengukuran tadi, kita dapat kenal pasti bahawa angkuk vernier ini mempunyai ralat sifar sebanyak bernilai 0.06 cm. Okey, apa perlu buat ralat sifar ni dengan bacaan yang diperolehi? Ini bacaan diperolehi. Bila ada ralat sifar, kita perlu tolak dengan ralat sifar tersebut. Tetapi kita kena kenal pasti sama ada ralat sifar positif atau ralat sifar negatif. Dalam kes angkuk vernier yang saya gunakan tadi, ia mempunyai ralat sifar positif. Jadi apa perlu kita buat untuk dapatkan bacaan yang sebenar? Bacaan sebenar, kita tolak nilai yang diperolehi, nilai bacaan yang diperolehi, bacaan pengukuran pengukuran diperolehi, tolak dengan ralat sifar. Okey, jadi ralat sifar tadi bernilai positif. Jadi kena masukkan yang positif tadi. Okey, berapa nilai bacaan pengukuran? 4.86 cm. Tolak dengan ralat sifar tadi 0.06 cm. Jadi jawapannya kita akan dapat 4.8 sifar cm. Inilah bacaan sebenar bagi angkuk vernier. Okey, kalau angkuk vernier tu tidak ada ralat sifar, kita boleh terus dapat bacaan yang kita baca tadilah 4.86. Tetapi disebabkan angkuk vernier ini mempunyai ralat sifar, kita kena tolak dengan ralat sifar supaya bacaan kita menjadi lebih jitu. Okey. Jadi untuk mengelakkan ralat sifar ini, perlunya kita tolak ralat sifar dengan nilai bacaan pengukuran yang diperolehi untuk menjadikan bacaan pengukuran kita lebih jitu. Jadi bacaan sebenarnya adalah 4.8 sifar cm.